Okey, pertama sekali saya nak perkenalkan dekat korang dua panel kita yang amat tersohor di UiTM 93. Tak lain tak bukan kita ada Apek saudara Apek kita yang sekarang ini Hai. mempunyai lesen D coaching dalam bola sepak. Sama juga macam saudara kita di atas, kita punya speaker untuk Fiji juga, Elman Abid, dia pun ada lesen D dan dia juga seorang sport massage punya orang, dia juga gym practitioner, dia trainer gym. Kalau siapa yang berminat boleh contact dia punya Instagram tanpa segan dan silu. Baiklah, topik kita pada hari ini kita akan review semula perlawanan-perlawanan kita punya skuad kesayangan negara kita Harimau Malaya sepanjang keberadaan mereka di Dubai untuk menghabiskan baki perlawanan baki perlawanan untuk qualifiers World Cup. Baiklah, seperti mana kita tahu, kita pun dah dapat result. Harimau Malaya kita berada di nombor 3 dalam grup G, nombor 3 3 out of 5. Jadi ada sedikit sebanyaklah perbincangan sebab Tan Chee Ho pun dah buat saya boleh katakan 50% changes dalam team tu. Dan kita terus kepada soalan hangat kita yang pertama dari segi prestasi pemain-pemain kita. Tak lain tak bukan kita punya player naturalisasi lah. Kita punya Di Paula, Liridon, John Cruz dan sebagainya. Alright guys, siapa nak start dulu? Kita open. Elman Abid lah. Kita start dengan Coach Elman Abid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam. So, first of all, kalau kita tengok keputusan untuk naturalisasi Liridon Di Paula, mungkin keputusan tepat daripada segi performance diorang yang sebelum ni lah. Tapi sejak Di Paula dan Liridon kurang bermain di Malaysia dan mereka lebih bermain di luar negara, seperti contohnya Liridon. Tapi Di Paula pula situasi dia berbeza bila dia main dekat Perak. Kalau siapa yang ikuti perkembangan Di Paula dekat Perak, Dekat Perak. dia memang dia kita nampak sih dia memang Mengaum Support tak lah, boleh support. buat apa-apa. Dia memang tak boleh buat apa-apa pun sebenarnya. Itu je masalah dia. Oh, dia bukan Tapi perform kalau Liridon, Dia bukan perform kat Perak dia kurang meyakinkan lah. Dengan umur dia yang 33 tahun, aku rasa tak kita tak untung lah Tak relevan. untuk dapat seorang import yang macam tu. Dan macam Liridon pula, kita kenal dia memang power daripada segi control ball, teknik dia semua okey. Cuma dia ada satu habit dia yang dia acah diva dia. Kita tak tahu itu memang dia punya Tagline ke yes, kan? style lah. Acah Dia tenang style ya, dia acah tu. tenang. Dia daripada Kedah main pun dia dah memang macam tu, dia punya perangai dia kan. Macam dia memang macam tu. Kita sendiri tahu. Dan aku tak tahu keputusan naturalisasi untuk dia tu tepat ke tak. Tapi daripada game yang 3 game yang kita main ni, impact daripada dua orang ni memang cakap sangat minimum lah berbanding yang kita sedia ada. Even kita punya home ground punya player pun sangatlah tak mendatangkan impact yang sangat baik lah. Tu yang boleh cakap. Okey, macam mana pula dengan kita kebal kita, John Cruz kita, Bit? Dion Cruz bagi aku dia okey. Dia walaupun dia main position dia, kita tengok dia dekat dalam Denmark tu, dia main right back. Dia selalu right back. Even sebelum dia pindah ke kelab Denmark, dia main dekat Belgium pun dia main right back. Right wing back ataupun right back. Tapi bila dia main dekat Malaysia, dia kena bermain di centre back. Dan centre back bukan posisi asal dia, tapi dia pernah bermain dekat centre back selama 3 kali je dalam career. 3 kali je kalau dia main kat Malaysia dengan 3. So centre back sekarang dia main 6 game lah. Untuk selepas daripada dia wakil Malaysia, 6 game dia main centre back. Dan bagi aku, game yang lawan, semua game kita tengok hanya satu game je yang Corbin Ong tak main. Yang 2 game lagi Corbin Ong main. Dan
kita tengok sendiri Corbin Oak memang memberi kesan bila dia tak ada. Sebab attacking kita belah kiri kurang daripada Corbin Oak. Okay Pat, macam Abid cakap tadi kan, aku dengar Abid cakap tadi, betul ke Di Paula ni dekat Perak? Sebagai kau, sebab kau orang Perak, aku nak tanya kau, betul ke Di Paula dekat Perak memang prestasi dia agak hamba, ataupun Perak sebenarnya tak cukup striker dan mengharapkan kepada insan yang bernama Zulkifli Di Paula ni seorang? Komen sikit Pat. Okay, so nama saya Muhammad Imran Shah. Okay, so pada pendapat Abid tu betul, Di Paula dia kurang minat kat Perak. So dalam masa yang sama, Perak pun kita tahu dia ada masalah dalam main dia. So tak tahu sama ada itu faktor Di Paula tak perform ke apa ke. So sebab dia pun dah caw daripada Perak, dia pergi ke JDT. Sebab sebelum dia ke Perak, dia perform yang KL City lah. KL lah dia. KL City, yes, sebelum yes, Perak. KL City. KL. So kat KL dia perform. Betul tu Perak ambil dia. So sekarang kat Perak dia dah off form dia macam tak adalah menurun secara drastik, hanya sikit lah. So aku setuju lah apa yang pendapat Abid tu, dia kurang perform. Ya, lagi satu nak tambah. Sebelum Di Paula pergi ke KL, dia kan main Selangor kan, sebab aku sebagai penyokong Selangor betul. yang ikut dia. So aku tengok dia time dekat Selangor, KL dengan dekat Perak, beza dia jadi lagi malas nak bergerak. Maksudnya bila memang cara dia, attitude dia. Time dia dekat Selangor, nampak dia masih maybe sebab nak buktikan something dekat negara baru kan. So dia main kokoh. Tapi main kat KL pun dia macam tu. Dia carry KL sampai naik Super League. Tapi bila dia dah pindah ke Perak, 2 season. Dia dah terlalu selesa, mungkin macam tu lah. Mungkin juga dia terlalu selesa dengan apa yang dia ada sekarang. Okay, betul. Tapi khidmat dia boleh digunakan lah untuk jangka masa pendek, setahun 2. Aku rasa relevan lagi untuk setahun 2. Sebab setelah ni lah, kalau kita nak condemn dia 100%, nak salahkan 100% pun tak boleh. Sebab last game yang dia main, kita tutup mata lah yang dia buat skill, Lidon buat skill. Yang last game lawan Thailand tu, Lidon buat skill. Lepas tu dia pun nak buat skill. Okay, kita tutup mata yang tu lah. Kita tengok 80% dia punya performance dalam game malam tu. Pendapat aku okay. Sebab memang Tan Chee Ho letak dia sebagai top striker, tapi malam tu peranan dia, kalau korang perasan lah, peranan dia dah jadi macam Firmino lah. Macam macam Firmino. Dia macam dia dah dorongkan bola kepada Akia apa semua, cantik lah. Pendapat aku okey lah. Mungkin dah kena basuh dengan Tan Chee Ho ke apa kan, tak tahulah kat dalam Jackson. Tapi overall pendapat aku, kita tak boleh salahkan kepada Di Paula sendiri. Walaupun adalah mistake first dengan second game yang dia buat kan, berat nak jalan dan sebagainya kan. Tapi last game tu, game ketiga tu membuka mata Malaysia lah sebenarnya. Tapi memang ramai tak puas hati pun. Tapi kalau kau tanya aku bukan nak backup. Tapi aku tak nak bias, tak nak salahkan 100% kepada Di Paula dengan dia punya kemalasan nak berjalan dan sebagainya. Aku sokong game tu dia memang perform lah. Last game tu dia menjadi. Sebab dia banyak turun ambil bola, kutip bola, dia hold bola hingga masuk kan. Dia ada set. Akia pun nampak function bila Akia pun game tu dia perform. Yes. Setuju. Nampak lah. Sebab sebelum ni aku dah mengikuti Akia ni. Aku nampak dia ni useless dalam tim Malaysia sebenarnya. Sebab kat JDT sendiri pun dia tak perform. Pasal minit permainan ni pun satu benda yang kita nak bincangkan kejap lagi. Tapi game lawan Thailand tu bagi aku wow. Dia dah buka mata aku lah supaya jangan judge seseorang player tu lah. Mungkin dia dah simpan lama, dia tahu yang dia punya tempat tu dah dicabar oleh orang lain. Dia nak kena perform juga malam tu. Dalam usia dia yang muda kan, sebab dia nak pakai long term ni. Career dia dekat Harimau Malaya long term, insyaAllah. Kita tahulah. Okay, soalan yang paling hangat lah PN. Sebenarnya kita ni tak ada top striker ke? Sampai kita nak, kita ada ke player-player negara Malaysia sendiri yang sampai kesanggup FAM ni ambil player naturalisasi macam Ridon dengan Di Paula ni? Okay, so naturalisasi, orang kata tu projek naturalisasi lah. So bagi aku dia tak gagal, tapi disebabkan kita tak boleh nak judge dia daripada segi game tu. Sebab
mungkin akan berjaya, mungkin akan mengambil tempoh ataupun proses yang lama. Sebab kata Habib tu trust the process kan. Okay. So macam naturalisasi, dia kita punya dari segi persiapan tim nasional pun tak begitu rapi sebelum nak ke World Cup qualifier. Tu menjadi salah satu faktor. Dengan COVID Tak je boleh tak? bagi 100%. Dengan pandemik ni memang semua tim lah boleh dikatakan memang efek gila time COVID. Tapi kalau daripada segi tu kita boleh sebagai coach dia kena ambil langkah yang kiranya plan B ataupun next solution. So maybe dia kena prepare lagi awal ataupun dia kena buatkan tim tu bersama lagi lama. Sebab setahu aku Tan Cheng buat 2 minggu training sebelum ke qualifier. Itu berapa minggu? Lebih kurang 2 minggu. Lebih kurang 2 minggu kan. So bagi aku tu Liga Super kan. Sebab Liga Super je. Bagi aku tu macam tak cukup. Tapi nak buat macam mana kan, sebabkan pandemik, sebabkan dia nak kena habiskan Liga Super lagi. So tak salah. So dari segi yang macam soalan Man tanya tu, kerana kita ni dah tak ada ke striker kan. So bagi aku striker kita ada macam, tapi sekarang ni yang dah kita tak tahu nama, Hazwan Bakri. Okay, Hazwan Bakri tu dulu dia memang meletup baik. Sumpah meletup. Apa zaman-zaman dulu macam Safiz Ali, Syakir Ali tu dia dah ni kan. Okay, so Hazwan Bakri tu orang kata dia macam the next orang kata tu the next striker Malaysia. Kiranya dia memang dia pengganti Safiz Ali. Tapi dia punya performance makin lama makin down. Apa orang panggil consistency orang gitu. Consistency. Yes. Consistency tu dia tak ada. Okay. Lepas tu bila dia dah masuk ke dia sebenarnya maybe dari segi moral dia dah turun sebabkan jadi tidur panggil dia. So dia berfikiran aku main Liga Division 2. Setuju. Apa ni aku striker tapi main Division 2. So maybe moral dia dah jatuh, dia tak ada support. So dia dah tak dapat call up Malaysia, lagi ada down. So Malaysia ada je striker. Cuma maybe bagi aku kita tak dapat bagi peluang dekat pemain ataupun mungkin kepercayaan management ataupun coach kita tak tahu macam mana. So itu boleh buatkan kita macam hilang lah. Tapi dari segi aku nak tambah lepas ni. Nak tambah, okey boleh. Lepas ni tambah. Okay. Lepas ni. Okay, so itu yang buatkan kita macam tekan butang terpaksa untuk ambil naturalisasi. Bagi aku naturalisasi ni dia banyak kelebihan, dia bagi menguatkan tim kita. So macam Jongko salah satunya orang kata tu contoh terbaik lah. Dia baru training dengan Malaysia. Ya tu. Itu pun dia boleh ganti ID. Dia memang the next ID lah. Dia memang future CB. Dia memang orang kata tu defending memang dia dapat lah. Dia akan, kita dah cerah lah dekat situ. Macam Corbin Ong, Davis pun dah mantap lah, dah cantik. Junior star sekali Junior star tu aku daripada dulu je aku macam tak suka dia sebab dia tak ada pick up tau. Dia susah kalau dia jadi CB kalau tak ada pick up. Dia tak ada speed tu. Dia tak ada speed. Speed ya Allah. Bila kena memang kalau dah kena potong tu tak payahlah suruh dia kejar. Tak ada speed pun. Itu klub Thailand sudah sign kontrak sama dia. Itulah. Tapi mungkin dia ada kelebihan dia, kita tak tahu. Itu dari segi apa yang tak suka dia. Tapi dari segi defending semua, tackling dia bagus. Dia memang bagus. Dia memang macam ideal. Tak silap aku kontrak dia disambung kan? Kontrak dia disambung kan? Dia tak silap aku sama lagi dia main kat Thailand. Okay, lepas tu Corbin Ong aku nak tambah sikit. Aku minat Corbin Ong ni, kita tengok dia macam apa, tapi dia dalam banyak tim aku rasa dia konsisten dari segi performance. Sebab kalau kau tengok kat IG Corbin Ong, Davis ada gelarkan dia Mr. Consistency. Dia memang konsisten daripada game lawan UAE, walaupun dia tahu kita tahu UAE tu kita lawan tak tough kan. Memang kita tak boleh fight pun dari segi permainan fizikal. Kita memang dah kalah kat situ, tapi dia still work hard. Corbin Ong dengan Davis lah, sama macam Davis juga. So itulah yang aku dapat ni. So tadi Abid ada nama. Abid nak tambah lagi. Jangan masuk. So macam aku rasa arah lain. Macam aku rasa kita soalan tadi
dia tanya kita tak ada striker ke striker lain ke apa semua kan. So jawapan aku kan, kita ada, cuma kurang meyakinkan. Yes, tambah Lokman tu. Aku tahu kau nak tambah Lokman tu. Kita daripada segi player yang ada ni, kita memang ada macam, tapi kelab-kelab di dalam Malaysia ni dia selalu ambil striker yang proven dan import. Sebab tu bila striker yang national nak wakil Malaysia ni, kita dah kurang daripada segi striker lah. Sebab posisi lain kita ada. Center back kita ada, Syarul Saad ada. Macam sekarang injured kan, Syarul Saad ada. Even striker Hazwan Bakri, macam Apek cerita Hazwan Bakri kan, sebenarnya dia tu bagus. Dia ada speed, dia ada dribbling, semua dia ada. Dia ada pick up semua, ya betul. Dia ada problem dekat sini, Hazwan Bakri tu kurang bermain. Jadinya dia macam something yang bila kau kurang bermain, sebenarnya kau lagi kurang untuk dapatkan game time tu. Susah untuk kau develop kau punya diri. Nak prove something. Kalau setakat kau pergi training, balik training kan, aku 100% aku tak setuju lah kalau training tu sahaja boleh membuatkan kau improve. Tapi sebenarnya kau kena pergi bermain. Daripada bermain tu yang kau tahu cara lain untuk opponent ke apa ke, skill ke. Sebab bila kau bermain kat situ lah kau dapat membaca permainan orang. Yes, pengalaman lah. Daripada situ pun dia dapat pengalaman. Macam Dion Coos pula, yang aku suka pasal dia ni, walaupun dia sebelum ni dia main right back kan, dia main center back, dia ada pick up, dia ada semua benda sebagai center back. Game leader ada. Tinggi ada, pick up ada, dan dia boleh baca game. Tapi problem dia satu, dia belum lagi adapt dengan situation tu yang sebenar. Chemistry tu lah dia. Mungkin dia bagi communication dia dengan player pun tak tahap maksimum lagi. Betul. Yang aku suka yang dekat tim Malaysia sekarang ni, 2 orang je lah yang bagi aku yang memang konsisten perform untuk Malaysia. Sekejap. Bagi aku teka sekejap. Syafiq Ahmad. Tak. Oh, bukan. Ini yang konsisten 100%. Alright. Dia memang tiap game dia 100% dia boleh execute semua task yang Kak Ceho bagi lah. Bagi aku Corbin Ong dengan Matt Davis lah. Sebab diorang ni nak cakap diorang ni mindset, tapi diorang 100%. Dia work hard, dia macam midfield. Dia main memang. Yes, betul. Sebab kalau kita tengok Corbin Ong turun naik. Rajin. Matt Davis turun naik. And kalau diberi peluang pun, sebenarnya Syami Safari pun boleh isi tempat Matt Davis. Tapi kenapa Matt Davis yang stay kat situ? Sebab dia konsisten. Macam Tan Cheng Ho pun, kita tengok dia ambil Corbin Ong seorang je left back yang natural. Sebab dia tahu yang Syami Safari ni boleh main left back dan right back. Dan even kalau kau follow game Selangor pun, dia boleh main dekat bahagian midfield tak pun wing kanan. Itu yang bila speciality yang ada dekat seorang player, boleh main pelbagai posisi. Satu anugerah untuk tim tu lah kalau dapat player-player macam ni kan. Okay, kita dah sembang pasal Di Paula, Liridon, sembang tertarik. Matt Davis, kita dah sembang pasal Junior All-Star. Satu player yang aku rasa macam kau apa hal tak perform kali ni kan, Soumaré. Apa cerita Soumaré? Soumaré dengan Safawi ke Soumaré? Kita cerita geng-geng naturalisasi dulu. Geng naturalisasi. Okey. Soumaré. Soumaré. Elman Abid. Okey. Macam mana nak cakap, Soumaré yang kita kenal 2019 tu bukan Soumaré yang sekarang. Yang 2019 yang boleh jadi striker, yang boleh jadi winger tu bukan Soumaré yang sekarang. Sebab bagi aku Soumaré sekarang memang, aku tak tahu punca dia apa, tapi aku rasa dia bukan dalam tahap yang terbaik lah. Sebab kalau kita tengok untuk season lepas ke season yang sebelum dia pindah tu, yang main Pahang tu, yang dia main Pahang tu, dia tengah top lah. Sebelum dia caw diam-diam tu.
Yang bagi Pergi aku, Thailand bagi lah. bagi aku, dia time tu dia tengah sedap tau. Dia memang sedap gila. Tapi bila dia caw dia ada konflik itu ini tuduh sana sini apa semua. Dan bila dia pergi club Thailand tu, kalau nak tengok pun berapa kali dia start dan berapa kali dia main dan berapa kali dia masuk. Itu je. Lepas tu tahu-tahu tuk-tuk season baru dia masuk tim Belah Selatan. Dan dekat dekat tim Belah Selatan tu pun kalau tengok berapa kali dia main, sebab kalau nak cakap masalah player, dekat posisi Sumareh ni, dekat JDT tim Selatan JDT, dekat right wing kita ada Arif Aiman, kita ada Safawi, dan kita ada kadang-kadang Syafiq Ahmad main situ, and kadang-kadang Cabrera boleh main situ. Dan bila dorang ni dah terlampau overload dekat satu bahagian ni, jadinya Sumareh yang kurang meyakinkan ni kurang dapat perhatian dan dia kurang dapat bermain. Even Arif Aiman yang umur muda tu, yang talent kita, dapat bermain sebagai starter. Kalau Sumareh ni kenapa di luar? Itu masalah ni. Sumareh tahap tu kan. sampai tahap macam tu. Macam ni. Aku tak pasti sebab apa lah. Itu je lah. Okay, betul. Okey lah, kita maksudnya poin Abid sekarang ni dari segi minit permainan, dari segi minit permainan, dari segi competition, player-player tu dekat satu posisi. Betul Abid? Okey. Betul. Kita masuk terus sebab saya tengok, aku perasan Abid punya Instagram punya story. Wah, kemain marah kau cerita pasal minit permainan. Apa yang kau nak sampaikan sebenarnya Bit? Malam ni kita settle. Apa benda yang kau nak sampaikan pasal minit permainan ni? Macam mana nak cakap? Sebenarnya lah, bagi aku, Kabel aku tak ada. untuk player yang wakil negara ni, sebagai coach negara lah, coach Tan Seng Ho, sepatutnya lah, mungkin kita tak tahu sebab apa, tapi mungkin kat sini dia mungkin pilih player yang dia ada ni berdasarkan apa yang dia minat. Tak pun player yang dia kenal saja sekarang dia ambil, sebab persiapan untuk ke World Cup qualifier ni terlalu singkat kan. So dia ambil player yang dia kenal, tak pun player yang dia dah tahu sifatnya, dan dia ambil bawa. Jadinya problem kat sini, yang dia pilih dan dia bawa tu adalah player yang dekat kelab dia yang sebenarnya dia hanyalah sub, dia hanyalah pemain simpanan yang bermain hanya 15 minit ke 20 minit dalam satu game untuk Liga Super kita cakap Liga Super lah. FA Cup ke tak ada, FA Cup tak ada kan. Liga Super. So bila minit perlawanan ni kurang, jadinya fitness level dia tu pun confirm sebab intensity dalam game punya intensity dengan training punya intensity lain tau. So bila kau pergi ke game punya situation dengan training punya situation, dia akan effect dekat situ. Macam kita tengok first game lawan UAE first game lawan UAE, kita tengok player kita 10 minit kau tu. Lepas 10 minit semua habis. Betul. Macam tu. Lepas 10 minit memang semua habis. Aku bukan nak condemn sesiapa lah, tapi itu kita sendiri sebagai rakyat Malaysia, kita sedar benda tu. Even kau pergi training pun, tapi kau tak ada intensity untuk game punya situation, memang akan jadi masalah besar. Itu je lah. Sebab aku bercerita pasal minit permainan ni, aku salute tim Vietnam. Sebab apa yang mengikut kajian lah kan, mengikut fakta, tim yang dibawa qualifiers tu adalah tim yang memenangi Under 23 AFC. Betul Rit? Betul. Jadi kat situ minit permainan dekat satu, Vietnam punya liga dah memang very kompetitif. Satu. Yang kedua, player-player diberi peluang, ubi muda dia pun perform, and then yang ketiga paling penting, chemistry yang dia bawa daripada diorang Under 23 sampailah diorang berjaya meloloskan diri ke peringkat seterusnya. Mungkin itu juga cara Tan Seng Ho nak buat tim. Kita tak tahu. Tapi masalah dia, apa yang Vietnam buat dengan apa yang kita buat beza.
yang diorang ni, aku tak tahu Liga Vietnam macam mana, tapi aku rasa yang diorang ni, yang under 23 punya team ni, diorang ni dah solid dah. Sebab diorang menang competition dan diorang ni sebenarnya dah solid. Apa yang kita ada sekarang ni, kita main panggil. Sedangkan player yang kita ada ni kurang minit permainan. Betul. Kita problem kat situ lah. Jadi sebenarnya daripada isu minat permainan ni kita mengharapkan ihsan kelab lah sebenarnya untuk bagi minat permainan dekat player-player yang boleh mewakili negara. Betul. Tapi itulah, cerita pasal kelab ni pun satu hal pula tak? Tapi tak apa, kita jangan sembang pasal kelab. Kita masuk terus kepada kita punya ubi muda kita, performance ubi muda kita macam Arif Aiman, siapa lagi yang ada? Dengan Luqman lah. Luqman walaupun simpanan kita cerita saja. Okey, Arif Aiman. Apek? Ya, Arif Aiman. So nak tanya pasal performance dia lah. Performance dia sepanjang kempen qualifiers ni. Okey, untuk seperti yang kita tahu, game pertama menentang UAE, Arif Aiman tak jadi starter, dia jadi simpanan. Tapi dia masuk, dia ada masuk kan? Tiga dia tak masuk. Tak masuk. Untuk game tu rasa UAE. Dia tak main. UAE belum lagi. dia tak Dia masuk. tak main lah. So dia bench warmer lah time tu, dia hanya menunggu buat sikit. So bila dah melawan Vietnam, dia Tan Cheng Ho dah start masukkan dia. Betul. Lepas tu bila game tu yang Tan Cheng Ho nampak budak ni sebenarnya boleh main. So performance yang aku nampak dia top masa lawan ikutkan Vietnam tu, masa lawan Vietnam tu lepas dia dapat masukkan sebab dia ada yang buat kiranya dia ada sifat berani tau. Dia lepas defend kiri Vietnam tu. Lepas tu bila Tan Cheng Ho, mungkin Tan Cheng Ho dah nampak kat situ. Lepas tu dia dah jadi starter masa lawan Thailand. Okay. Lepas tu dengan kejadian tu pun Sumareh tak main game tu. So jadi Arif Aiman terus cantas tempat dia sebab dia dah on form. Okay. Tapi masa lawan Thailand, Arif Aiman dia macam sejuk. Dia tak macam mana yang dia lawan Vietnam tu, tapi dia ada buat lah gerakan-gerakan yang baik kan. So bagi aku dia performance dia bagus masa qualifier ni, dan dia adalah salah satu kiranya kita punya prospek kita yang kita kena bawa lah. Dan dia mungkin macam dia cakap, dia kata disebabkan dia dapat main Malaysia ni sebabkan pengalaman dia di JDT. Dia sendiri cakap macam tu dekat media apa semua. So baguslah kalau ada player yang dekat JDT dia main. Tapi tu yang persoalannya, kalau ada jadi player yang bagus kat JDT tak main, dia akan jadi seperti yang kita nampak lah, macam Sumareh, akan jadi seperti Akia, Dia bukan tak bermain, dia kurang bermain. Dia bukan tak boleh. Kurang dapat pendedahan. Kurang dapat pendedahan. Kira aku pun ada pengalaman duduk kat bench ni. Dia bila dapat kurang pendedahan. Bukan kau je tu. Sama Mengadu kat aku. Aku duduk bench lah. Semua orang ni pilih aku untuk main first E sekarang ni. Dulu lah kan. Tak saja gurau. Okay, bila dia jadi simpanan, moral down. Bila moral down, dia nak main tu, dia akan rasa macam takut nak buat salah, dia jadi cuak. So aku sangat respect pada player yang kiranya bagus, player yang daripada bench, dia dapat main first E, lepas tu dia meletup. Contohnya macam game qualifier Akia, dia bila dapat first E, dia meletup. So itu persoalannya, dia bila dah dapat dia bermain, dia akan dapat dia punya moral, dia akan dapat motivate dia. Tumpah aku cakap dia orang boleh buat. Tak payah ambil naturalisasi pun, player kita sendiri boleh buat. Tapi nak macam mana kan, sebab dalam satu kelab tu dah ada beribu player yang hebat. Coach kat kelab yang hebat tu pun susah nak pilih, nak choice kan. So mana player-player yang hebat ni akan jadi, still akan jadi simpan sebab dah banyak player. Longbokan top player ni pun menjadi satu masalah kan. Tapi macam aku salute dekat coach Tan Cheng Ho. Aku salute dia satu dia percayakan player muda. Dia percayakan Akia, dia percayakan Arif Aiman. Dia percayakan Luqman walaupun main satu game ke dua game untuk qualifier. Luqman pun dia ada masukkan. Masa game last lah dia tak masuk. Aku salute bab tu. Dia percayakan player muda yang untuk main dan untuk start.
Sebab kita tengok macam Arif Aiman dan Akia main lawan Thailand starter. Kita tengok dia sebagai starter. Dan aku salute dekat situ sebab dia boleh bagi kepercayaan untuk start game penting. Sebenarnya dalam contoh kita tengok tim-tim yang ni lah, yang establish yang betul lah, diorang akan bagi macam game penting, diorang akan utamakan player-player yang berpengalaman. Tapi apa yang Tan Cheng Ho try, dia nak buat satu team kita ni develop as a team yang ada campuran daripada muda, pertengahan dan ada yang umur yang dah lanjut sikit, tapi boleh lagi mencurahkan parti dekat negara kita punya bola sepak. Aku sedih lah. Campur semua, betul. Sebab tu AMD tubuhkan. Malangnya Arif Aiman bukan daripada AMD, betul? Ya. Dia Apa bekas cerita? kan? Dia bekas eh? Dia bekas. Dia bekas AMD eh? Dia bekas. Habis yang hari tu yang orang beritahu yang dia tak dapat main tu sebab apa? Yang dia kena reject dengan coach LTK tu sebab dia sizing eh? Ke waktu time tak tahu eh? Sebelum ni Okay, tak apa. Sebelum aku menjadi palatau yang lebih maha hebat, sebenarnya kita Tapi memang Arif Aiman masa dia form apa umur belasan dia memang kecil gila, serius. 14 ke 15 tahun dia dengan Lokman dekat MD. selain daripada Arif Aiman kan, aku marah satu benda lah. Tan Cheng Ho berani letak, sebab aku setuju lah kalau letak player muda sekalipun, kalau tim Malaysia kalah, tapi kalau tak player muda, nampak dia punya quality, experience sebagainya, dia sebenarnya tak ada hal pun Selain daripada kita ada Arif Aiman, kita ada Luqman, kita ada Ramadan, kita ada Umar, kita ada Mukhaya Ajmal. Banyak lagi sebenarnya player-player yang boleh diketengahkan yang sekarang ni berada di Premier League, yang ada di kelab presiden, yang presiden dan sebagainya lah. Tapi itulah, dah sekarang ni pandemik, dengar cerita banyak pula tim-tim M3 yang tak nak hantar tim sebab duit tak ada. Even M3 presiden sendiri pun ada dah dengan bunyi-bunyi yang dah tak ada vote of confidence nak hantar tim sebabkan masalah financial. Jadi dengan harapan tim-tim Liga Super dan Liga Premier ni, ialah diorang kena ada common sense lah, bantu cungkil player muda ni, sebab itu sumber rezeki diorang punya main point masuk AMD ataupun masuk dalam sistem bola sepak negara ni. Okey. Seterusnya itulah kita dah cerita dari segi banyak perkara. Apa di masa yang akan datang, apa benda tim Harimau Malaya kita boleh improve, apa benda yang perlu diperbaiki. Silakan. Teruskan. Okey, baik. Habis ke saya? Awak lah. Okey, aku. Okey, pemilihan maksudnya apa yang diperbaiki lah pada masa yang akan datang. Okey, so kita tak boleh salahkan Tan Cheng Ho 100%. Dia buat tu ada yang betul, ada yang salah. Tapi kita bukan terlalu pakar sangat dalam bidang ni. Cuma ada pengalaman sikit-sikit macam pengalaman geladi macam tu lah. Geladi apa yang perlu diperbaiki oleh cara pembangunan bola sepak. So mungkin dari segi pemilihan pemain dan juga kita tak boleh tengok 100% daripada pengalaman. Betul pengalaman tu berguna, betul, tapi still akan kita kena tengok juga dari segi kualiti pemain tu, dari segi permainan dia, minit perlawanan dia, minit masa dia semualah. So itu yang perlu perbaiki untuk Malaysia, dan juga perlu Malaysia juga perlu ada sifat kepercayaan, bukan memilih, yang orang kata tu memilih bulu. Tapi benda tu pun tak jadi topik besar. Kita tak setahu aku Malaysia tak ada sifat pilih bulu. Cuma apa yang Tan Cheng Ho buat, sebabkan dia tahu, sebabkan dalam masa yang singkat ni dia tak nak, mungkin dia tak nak pilih pemain yang baru yang dikenal, sebab dengan tempo yang singkat dia nak player yang dia dah dengan aku, dah pernah training aku apa. Sebab tu timbulnya dia ambil player-player yang tahun 2019 meletup gila tu. So bila main qualifier dia dah off form, macam dia. Tapi dah masa itu yang aku cakap lah, itu yang dia perlu perbaiki lah dari segi pemilihan, dan dia perlu tengok
kualiti pemain. Dan juga macam aku cakap, kepercayaan ni kena bagi kepercayaan macam ada je yang bagus dia tak panggil player Penang. Penang siapa yang kecil tu? Aduh, aku lupa nama yang Player main Penang main tengah tu. Ahmed. Apa nama kecil? Al-Hafiz. Hafiz. Al-Hafiz. 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 Al-Hafiz yang laju tu kan. Al-Hafiz, kita ada Hakimi Abdullah. Tu kita ada siapa lagi player. Kita ada player Terengganu banyak yang bagus. Player dah lah dia tak tua kan. Tak di umur yang tua, bagus pula tapi Dia tengah peak kan, dia tengah peak. dah tengah peak tapi itulah macam mana mungkin itu salah satu faktornya Tacheho pilih untuk waktu singkat ni. So dia mungkin senang cakap dia terpaksa mungkin terpaksa player yang dikenal kan sebab waktu singkat. Tapi apa-apa pun result qualifier still bagus. Dia still bagus. Dia perlu perbaiki. Ya tu. So apa berkenaan dengan Elman tadi? Okey Habib, aku nak tanya harapan kau lah. Kita lepas ni kita dah layak pusingan ketiga Piala Asia. Jadi apa harapan kau? Sebelum tu Piala Asia on ke tak on ni? Sebab dengar cerita macam tak on. Yang tak on tu grup Kedah. Yang tak tahu lagi kan kat Singapura kan. Oh, yang Itu AFC. Pek jangan bagi saya jadi palatau 2-0. Yang kes dekat Singapura ni sebab Singapura Covid, even game F1 punya racing pun dibatalkan. Jadi kita doakan yang terbaik lah. Tengok negara mana lagi yang sanggup jadi tuan rumah kan. Okey Pek pula Abid. Harapan untuk skuad negara kita semasa perlawanan akan datang di round 3 Piala Asia. So sebenarnya harapan aku tinggi untuk Piala Asia. Sebab kalau kita nak cakap preparation tu tak ada, memang cakap tak betul lah. Sebab Piala Asia kemungkinan tahun depan. Sebab yang aku baca dekat laman Cisawan ada news yang ada, aku baca kemungkinan grouping Piala Asia ni akan ditentukan selepas friendly bulan September Oktober nanti, international friendly. So aku rasa dekat situ time yang betul untuk Coach Tan Cheng Ho try player baru, try player yang ada minit permainan, try player yang boleh establish, yang boleh kena dengan apa yang dia nak. Sebab kita ramai bakat muda yang boleh bermain dan ada talent, tapi kita tak gunakan sewajarnya lah. Dan bagi aku cukup lah panggil orang-orang yang kurang minit permainan ni, cuba benda yang baru. Sebab international friendly memang penting untuk ranking, tapi time tu lah dia nak tengok as a long term punya result tu kita tak dapat. Tapi kalau kita fikirkan short term, kita akan fikirkan friendly ni sangat penting. Sebenarnya friendly, kewujudan international friendly ni untuk chemistry team. Dan kat situlah masa preparation sebelum ke next tournament. Tapi aku harap kat sini Coach Tan Cheng Ho boleh bagi something yang beneficial untuk player yang dah something yang ikhlas. Macam overall aku memang support lah player Terengganu. Walaupun aku as a former fan, aku tengok yang player Terengganu ni ada fighting spirit tinggi sangat. Setuju. Dengan aku tabik juga player ni bagus. Macam Penang pun salah satu tim yang mengejutkan lah sebenarnya. Sebab dia baru naik daripada Liga Perdana dan dia boleh lawan dengan tim-tim yang dah sedia ada dekat Liga Super. Walaupun kita tahu yang Liga Super ni dia semakin improve lah. Aku cakap jujur, semenjak aku join Penang dalam Liga Super ni, aku layan tau game tu. Sebab aku minat gameplay. Tambah-tambah striker orang Casagrande. Waduh, mamat tu. Jangan Tan Cheng Ho panggil dia dah. Aku dah seri panggil top striker. Cukup lah dia main Penang.
ada juga yang aku dengar pada news juga lah di media sosial yang 2 orang nak dinaralisasi Cabrera. yang Cabrera dengan player Penang juga lah. Hendrik Dos Santos. I don't know. Bagi aku Hendrik tu bagus. Cuma aku tak tahulah sebab kita punya national team ni memerlukan work rate yang tinggi tau. Aku tak tahu dia punya work rate tu terupa macam lebih bagus daripada player yang sedia ada ataupun kurang daripada sedia ada punya player lah. Sebab bagi aku apa yang kita ada sekarang macam Azam Aziz, Brandon Kan, Syamil Kuti, siapa lagi? Syamil Kuti orang Malaysia Ganda. Bagus. Leridon, macam diorang tu sebenarnya bagus, cuma memerlukan play time atau game time lah yang minit lebih permainan banyak. Itu posisi yang sekarang, crucial yang sekarang yang kita ada masalah dekat holding midfielder tu lah. Kalau serius lah yang aku sejujur-jujur ni, bagi aku pilihan yang untuk holding midfielder ni bukan pilihan yang tepat untuk tak Syamil. Walaupun kita tahu dia ada fizikal dia tinggi, dia boleh header bola, dia boleh control bola, tapi dia ada masalah daripada segi fitness dia. Aku tak tahu fitness dia disimpan ke, aku tak tahu lah. Tapi bagi aku dia dekat JDT dia kurang bermain dan dia kurang dapat game time. Nak bandingkan dengan Akram Mahinan, aku memang salute Akram Mahinan sebab dekat KL walaupun dia dikelilingi oleh player-player yang boleh cakap boleh lawan Akram punya game lah, maksudnya ada vision lebih habis. Tapi Akram still boleh jadi starter every game dekat position dia dekat KL, dan aku salute Akram kat situ lah. Dia ada kan dalam squad 2019? Ada. Memang yang fan-fan panggil dia Lord Akram lah. Bagi macam-macam. Kita ni salah tafsir tau. Role si Akram ni, bagi contoh lah, Marfinan, kita salah tafsir role dia. Sebab sebagai seorang holding midfielder, tak pun center defensive midfielder, diorang tak boleh terlalu menyerang dan tak boleh terlalu bertahan. Sebab diorang akan kontrol tempo game. Jadi apa yang Akram buat dalam KL dan dalam national team kami, itulah yang dia buat. Dia kontrol, dia dictate perlawanan game kita daripada tengah. Itu yang kita salah tafsir. Kita salah tafsir apa peranan Akram dalam CDM. Dia seperti kita mudah nak nampak CDM ni yang terbaik sekarang ni. Dia dalam tim terbaik dunia, iaitu Chelsea, iaitu Kante. Itu kita dah nampak peranan dia. So dia orang kata tu dia lah contoh terbaik lah yang kita boleh sandarkan kepada posisi CDM ni. Tapi dia CDM ni dia kena ada mana-mana. So itu yang kita nak. Macam Syamil Kuti dia tak ada. Aku nampak dia cuba nak buat macam tu, tapi maybe sebab dia punya fitness, kita tak tahu tahap mana. Kalau kau tengok game yang dia main, dia punya forward pass sangatlah kurang. Game yang lawan dia banyak main back pass. Dia main back pass. Lawan Thailand, bila Azam Aziz yang dia letakkan dekat tempat tu, Azam Aziz suka execute pass tu. Azam Aziz dah ada vision. Dia suka bola tu ke depan. Sebab bila bola ke depan, kau boleh through 2-3 orang, kau boleh beat 2-3 orang kat center field. Kat situ kau dah boleh jumpa dengan dia punya defender. Sebenarnya kat situlah main point yang akan menyebabkan tim kita menyerang ataupun tim kita bertahan. Kat situ kita kekurangan dekat CDM. Vision kat situ. Akram Azam ni ada vision tu, cuma dia tak ada fizikal. Cuma Syamil ada fizikal tapi dia tak ada vision. Dia pro and cons lah, ada kurang ada baik kat situ. Dan aku harap Coach Tan Cheng Ho boleh bagi peluang lah dekat Akram Mahinan. Yep.
Baru dapat collab balik lah brother tu. Aku rasa dia memang main week in week out untuk KL. Setiap game dia akan main. Aku tengok game KL sebab aku Selangor KL sebelah aku. Kau mana? Betul. Cerita dia. Aku tengok game KL, serius. Aku tengok game KL. Even dia punya striker injured pun diorang boleh score lagi. Betul lah. Bagi aku KL underdog yang boleh ni. Okey lah. Akram sepatutnya dapat. Okey lah, kita harap untuk next game Malaysia ni semakin tajam lah. Macam Abid dengan Apek cakap tadi tu, aku memang setuju sangat. Kita harap Tan Cheng Ho tengok video ni, walaupun kita rakyat-rakyat yang marhain, supaya dia dapat input tambahan, supaya dia dapat ilham dan sebagainya. Okey lah, aku rasa itu je untuk kita punya discussion kita malam ni. Terima kasih Apek. Thank you. Terima kasih Apek, terima kasih Abid atas masa. Guys, jangan lupa subscribe, tekan like, tekan button share. Take care, stay safe, stay at home. Goodbye and Assalamualaikum. Terima kasih semua. Ciao.